Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mulut celupar Sanusi selalu memakan diri. Mulut celupar Sanusi selalu menyebabkan masalah kepada dia dan juga kepada parti yang dibawanya. Saya fikir begitulah. Itu pendapat saya. Sebab dulunya saya fikir ada harapan untuk PN boleh menang, PAS boleh menang di Selangor. Sekarang ni dah susah nak menang sebab keceluparan mulut dia itulah. Akhirnya kali ini dia ada masalah lagi dengan seorang billionaire, one of the richest men in the world. Salah seorang daripada orang yang kaya di dunia ini, billion ya. Ini bukan jutawan saja, billion. Nah, sekarang kita tengoklah orang berkuasa lawan orang berkuasa, siapa menang. Orang jutawan, kalau si Sanusi ini jutawan lah, tapi saya tak fikir dia jutawan pun, tak pastilah. Kita tengok menteri besar, orang biasa, penjawat awam lawan dengan billion ni. Kita tengok nanti. Vincent Tan telah minta untuk Sanusi minta maaf, tapi Sanusi tidak minta maaf pada Vincent Tan. Nanti kalau Vincent Tan saman, dia bukan saman sikit-sikit tau, dia ni bilion ni. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mandor enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf secara terbuka daripada pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad Vincent Tan dan Berjaya Land Berhad. Katanya tak minta maaf. Kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan katanya. Kita tengok sehari dua lagi. Itu sajalah katanya seperti dilaporkan oleh media tempatan. Surat tuntutan daripada tuntutan kepada Sanusi semalam. Surat tuntutan Vincent Tan kepada Sanusi semalam meminta permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan 200 juta ringgit Malaysia. Habis matilah kali ini Sanusi. Mana mau cari 200 juta ringgit ini? Takkan lapas nak buat lagi kutipan Tin Melo untuk cari 200 juta ringgit. Macam mana Sanusi mau cari 200 juta ringgit ini? Kalau dia kalah, Sanusi tak akan dapat buat apa-apa lagi dah. Surat itu memberi Sanusi sehingga tamat waktu bekerja hari ini untuk mereka bersetuju dengan tuntutan mereka. Ini 8 Ogos punya cerita. Jadi kerana dia sudah tak keluarkan minta maaf, jadi kena lah kali ini Sanusi. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Klang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firma undang-undang Pierre Chua and Associates, Peguam Vincent Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami, kata kenyataan itu. Mereka juga mahu menuntut Sanusi untuk menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk mengulangi dakwaannya, untuk berhenti mengulangi dakwaannya itu. Sekiranya gagal, firma guaman itu berkata, mereka akan menerima arahan Vincent Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat guaman itu memberi amaran kepada dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Oleh itu, anak guam kami katanya berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda, kata mereka dalam surat yang bertarikh 4 Ogos. Sanusi sebelum ini memberitahu Malaysia kini akan membuktikan tuduhannya itu di mahkamah. Lawan dia Sanusi. Tapi awas, kamu tahu Vincent Tan ini siapa? Bijaknya macam mana? Duitnya berapa banyak? Dia tak akan takut pada Sanusi. Jadi Sanusi pun jangan takut dengan Vincent, lawan di mahkamah. Barulah kita tengok. Tapi nampaknya Sanusi ada peluang untuk dipenjara selama 2 tahun. Kesianlah kali ini Sanusi. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu artikel terbaru
berita terbaru yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Ditulis di malaysiakini.com ataupun diterbitkan di malaysiakini.com. Bertarikh hari ini 9 Ogos 2023, baru saja diterbitkan lebih kurang 1 jam yang lalu. Hanayo berkata, orang bukan Islam takut dengan PAS sebab kenyataan Hadi. Saya tak pasti, tapi mungkin. Kami di Sabah, kami semuanya aman damai. Kami di Sabah semua aman damai, kami harmoni, boleh hidup satu kampung, boleh hidup satu rumah, boleh hidup dengan apapun keadaan, kami harmoni. Walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, tapi kami hidup harmoni. Kerana kami tak ada orang macam Hadi Awang yang selalu buat apa ini ya, yang selalu buat kenyataan-kenyataan yang menurut Hanayo bikin takut. Dia bilang orang bukan Islam takut dengan PAS sebab kenyataan Hadi Awang. Kamu setujukah? Kalau betul benda ni, Hadi Awang sepatutnya berhentilah buat kenyataan-kenyataan yang bikin takut ini. Tak baik. Kita ni di Malaysia perlu untuk ada toleransi ataupun kita menjunjung perlembagaan negara Malaysia, rukun negara Malaysia. Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini yang berbau perkauman menyebabkan orang bukan Islam takut dengan parti itu. Itu kata ahli Parlimen Segambut Hanayo. Jelas Hanayo lagi yang juga adalah Menteri Belia dan Sukan, kebimbangan terhadap PAS bukan kerana label gelombang hijau. Kena tengok ucapan Abdul Hadi Awang. Banyak komen beliau yang menakutkan rakyat bukan Islam, dan itu semua ada dalam surat kabar kenyataan ini, katanya. Kata Hanayo. Hanayo juga mengatakan, saya setuju semasa Tok Guru Nik Aziz nikmat memerintah PAS. Rakyat kurang takut pada PAS. Tetapi baru-baru ini memang di bawah pimpinan PAS sekarang memang sangat menakutkan rakyat bukan Islam. Itu pimpinan PAS. Kata Hanayo ketika menjadi salah seorang daripada panelis forum bertajuk Referendum PM10 atau Kerajaan Negeri yang diadakan dalam talian bersama Bersih dan wakil-wakil parti politik malam tadi. Selain itu, forum berkenaan turut menampilkan Exco Dewan Pemuda PAS Nazrul Hakim Nazari, Timbalan Pengerusi PSM S. Arut Chelven dan Pengerusi Bersih Thomas Fen. Terdahulu, Nazrul Hakim menjawab soalan mengapa perlu memilih Perikatan Nasional pada PRN kali ini, sedangkan gabungan itu melayan orang bukan Islam sebagai kelas kedua. Kata Nazrul, tanggapan tersebut merupakan satu momokan yang seringkali dilemparkan terhadap PAS sejak sekian lama. Katanya, saya kena beritahu, inilah satu momokan yang dibawa kepada PN dan PAS dari dulu sampai sekarang, terutamanya melayan non-Malay Muslim sebagai second class citizen, katanya. Perkara ini daripada dulu lagi kita dah nafikan, katanya. Menolak bahawa terdapat layanan sedemikian terhadap golongan bukan Melayu Islam oleh PAS, Nazrul memberi contoh masyarakat bukan Islam di Kelantan dan Terengganu dapat hidup harmoni di bawah pemerintahan kerajaan PAS. Malah katanya mereka boleh mengamalkan agama mereka dengan aman seperti biasa. Tak ada 1 inci pun patung di rumah ibadat mereka disentuh oleh kerajaan negeri waktu itu, jelas Nazrul lagi. Presiden PAS pada 29 Jun lalu menuduh mereka yang menjenamakan kemenangan dan kejayaan PAS dalam pilihan raya sebagai gelombang hijau cuba menyemai Islamofobia. Abdul Hadi berkata mereka yang menggambarkan kemajuan PAS dalam PR15 khususnya DAP mempunyai tujuan yang nyata songsan terhadap Islam, katanya. Gelombang hijau menjadi sebahagian daripada pembendaraan kata politik selepas pilihan raya Parlimen Julai lalu selepas Perikatan Nasional meraih kemenangan yang menakjubkan. Kebanyakannya di bahagian utara semenanjung Malaysia, katanya lagi. Ketika itu adalah dipercayai secara meluas bahawa pengaruh PAS yang semakin meningkat adalah punca utama kejayaan PN. Justru istilah gelombang hijau digunakan. Gesaan Abdul Hadi dan PAS ke arah perpaduan berteraskan Melayu bukanlah baru. Ia semakin ketara dibuat parti itu selepas berakhirnya PR14 pada 2018 yang menyaksikan PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. PAS juga telah mengadakan kerjasama secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diterajui bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad.
Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Melayu yang bekerjasama dengan golongan terbabit, tambah Abdul Hadi, termasuk golongan cendekiawan yang meletakkan otak di dalam perut. Dia juga mengumpamakan Melayu dan cendekiawan terbabit seperti kera. Untuk rekod sebelum ini, Abdul Hadi pernah mendakwa kalangan orang bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terlibat dalam kegiatan rasuah, sama ada sebagai pemberi atau penerima. Dakwaan itu dikatakan dibuat berdasarkan kepada kajian peringkat PhD sebuah universiti tempatan. Wow, ini hebatlah. Okey, so itulah, kamu boleh baca sendiri di malaysiakini.com. malaysiakini.com 9 Ogos 2023, tajuknya Hana, orang bukan Islam takut dengan PAS sebab kenyataan Hadi awam. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye.